A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala masih lagi kasih dan sayang kepada kita. Allah taala dah jaga kita sehingga mana kita dapat sama-sama menunaikan satu kewajipan kita di pagi hari yang mulia ini. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sebagai gati kepada Datuk Datuk telefon masuk tanya duk menara tak, hotel duk menara. Dia minta sebab dia ada kerja. Dia Datuk duk baca tafsir Nanti dia suruh saya baca gapo-gapo. InsyaAllah saya ni habis bahagia kita baca tengah hadis tengah hadis insya-Allah. Allah taala firman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini merupakan satu ayat yang Allah taala buktikan dalam ayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh tauladan yang paling baik, uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang harap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan harap syurga di hari akhirat nanti. Maka kita semua ni alhamdulillah kita hidup kita, kalaulah kita tu tak boleh masuk syurga Allah Ta'ala, maknanya tak sapalah tujuan kita, tujuan hidup, tujuan yang Allah Ta'ala tempat yang kita akan kembali. Bila mana kita tahu sejarah Nabi Adam, datuk kita, tok kita hak mula-mula, yang mana Allah Ta'ala ciptakannya dan mendudukkannya ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tetapi oleh kerana ditipu hasut oleh syaitan, iblis, maka dikeluarkan Adam dan Hawa
daripada tempat kediaman asli iaitu syurga mari kepada muka bumi ini. Maka kita selaku anak cucu Nabi Adam, insya-Allah dah bersama-sama kita usaha sedaya upaya untuk nak buat lagu mana kita akan kelik kepada rumah asal kita iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu rumah asal kita. Dan Allah Taala buat Nabi Adam, kemudian buat pada tulang rusuk Nabi Adam nya Hawa duduk dalam syurga asal kita. Tapi dan iblis ataupun Azazil ni, oleh kerana dia ni Allah Ta'ala telah beri hijau-hijau besar belum pada tu, belum ada Adam, belum ada Allah Ta'ala nak buat Adam, Allah Ta'ala suruh hijau-hijau besar kepada Azazil. Tapi dan dia buat hijau jaya dan dia megah dengan kejayaan dia. Bila mana Allah Ta'ala buat Adam dan suruh sujud kepada Adam, marinya sifat takabur, akhirnya dan dia dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dikatakan iblis. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca tadi bahawa Nabi kita adalah contoh teladan yang paling baik. InsyaAllah pada pagi hari yang mulia ni saya akan sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kehidupan Nabi secara umum sehari-hari sejak Nabi bangun di waktu malam hingga sampai Nabi tidur. Kemudian apakah yang Nabi buat? Apa hak Nabi buat? Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak turunnya ayat fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Gua Hira, duduk tapa sana dan akhirnya marinya malaikat dan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa lama setelah mana lepas pada tu tiba-tiba putusnya wahyu. Putusnya wahyu menyebabkan orang kafir Quraisy saat itu duk senda-senda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, "Hei Muhammad, mengaku bahawa Allah Taala saat itu saya kat mung, dan Allah Taala jaga mung hari ni. Di manakah Allah Taala? Sebab tu tak turun wahyu." Masa futurul wahyu, berhentinya wahyu sementara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rusing dan geluh besar dengan sebab tidak turunnya wahyu kepada dia. Maka pada satu hari Nabi dalam keadaan dan sesar dan sedih, tiba-tiba jumpa dengan Jibril. Jalan jumpa dengan Jibril, tengok Jibril, dan di situlah dah turunnya beberapa ayat kepada Nabi, antaranya ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak kira dalam Islam ni, hari dia mula alik malam. Dia mula alik malam. Dia bukan mula alik di tengah hari, di waktu subuh naik matahari, tak. Bila mana jatuhnya matahari, maka hari baru masuk dalam Islam. Sebab tu kalau puasa gapo semua, hari dia mula di waktu malam. Oleh kerana itu kita akan sebut mula di Nabi Nabi bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, setelah mana dia tidur saat itu, dah dia bangun. Kebiasaannya Nabi pada roliknya, Nabi bangun di suluh akhir. Suluh akhir. Suluh akhir ni sepertiga daripada setelah mana separuh akhir. Nampak tak? Separuh akhir dia pukul 12 kita kata. Tengah malam ni dia pukul berapa? Kira masuk pukul 5. Lepas tu kira lah tengah dia, tengah malam. Bagi tengah tu bagi pula 3. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidur, kebanyakannya Nabi bangun di suluh akhir. Di suluh akhir. Dan kadang-kadang Nabi bangun di tengah malam. Dan Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata sebaik-baik semaya malam adalah semaya Nabi Daud. Nabi Daud bangun di tengah malam, kemudian dia semaya akhir dekat nak cerah, dia tidur sikit.
Ni kebiasaan Nabi Daud. Nabi kata sebaik-baik semaya malam semaya Nabi Daud, dan sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Jadi Nabi Daud ni kalau puasa selesai hari. Kalau semaya bangun di waktu malam, tengah malam, syatral lail, tengah malam, kemudian dia semaya dan dia tidur di akhir mana di dekat nak cerah, dia tidur sikit. Ni dah Nabi Daud. Tapi kebiasaan Nabi yang kita tengok dalam beberapa hadis yang cukup banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bangun di suluh akhir. Dah suluh akhir Nabi bangun dan Nabi semaya. Dan Nabi semaya tahajud. Dan tahajud semaya malam ni qiyamul lail. Bagi Nabi kita ni jumhur ulama kira kata wajib. Dan kira kata wajib. Jumhur ulama kira kata wajib. Ada khilaf. Dan setengah ulama, sebahagian ulama dia kata tak wajib. Antaranya Imam Syafi'i kita yang kata semaya tahajud ni asalnya wajib ke atas Nabi dan ke atas umat dia. Kemudian dinasakh hukum wajib tinggal sunat kepada Nabi dan kepada umat dia. Cuma jumhur ulama katakan bahawa semaya malam ni adalah wajib ke atas Nabi, sunat ke atas hamba-hamba dia. Dan berdasar kepada hadis yang Nabi kata salasun alayya faraidu alayya walakum an-nafl walakum at-tatawwu. Jadi 3 semaya witir, semaya duha, semaya malam, dan setengah riwayat ada tukarlah. Jadi riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia bangun di waktu malam, terutama di suluh akhir dan semaya malam. Nabi semaya malam, semaya kadang-kadang tak ada masuk semaya masjid dah. Nabi biasanya semaya tepat dalam bilik dia. Dalam bilik kalaulah hari ni hari Aisyah, seperti mana diriwayat bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha ni riwayat kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam ni semaya dalam bilik dia. Maya di atas tempat tidur firasy. Tempat tidur hapare dia. Bukanlah katil seperti kita lah ni lah hapare. Sebab hapare Nabi ni supaya kulit ya adamu gitulah. Dah kulit blue layer. Nabi buat hapare untuk tidur dia. Jadi Nabi semaya di atas tempat tidur. Bila mana dia sujud, dan pada satu ketika ni Aisyah tidur, kaki jadi gedek betul tempat sujud Nabi. Ayat bilik Nabi tak ada luah mana. Tak ada luah mana bilik dia. Hingga siapa dia tak boleh nak cari tempat bucu ataupun tak ada tempat untuk nak kesek lari pada Aisyah. Aisyah tidur, kaki dia duduk di tempat sujud. Nabi nak sujud, Nabi pegang kaki Aisyah, Nabi pecek kaki Aisyah. Aisyah pun Nabi pecek pak akak. Kesoklah kaki dia naik ke atas. Nabi pun sujud. Dan Nabi semaya. Bawa sujud Nabi pun pecek lagu tu lah. Hak tu lah. Dan setengah ulama ataupun sebahagian besar pada ulama dia kata jadi tepuh antara antara wanita dengan lelaki yang sah nikah. Isteri kita ni sah nikah, walaupun isteri kita jadi isteri kita, tapi hukum asal dia sah nikah. Bila tepuh maka tidak jatuhnya air semaya. Jadi antaranya dia kata tengok dalilnya Aisyah, Nabi pegang, Nabi cekik kaki dia, napa tak? Maka dia akak kaki dia. Tapi Imam Nawawi ni orang dalam mazhab Imam Syafi'i ni dia kata Nabi tepuh di atas kain, tak ada tepuh di kaki dak. Ada tepuh atas kaki, Nabi tepuh atas kain. Kalau gitu tak apa. Sebab mazhab Syafi'i ni tepuh retina dah jatuhnya air semaya. Ada pendapat-pendapat yang sebut. Itu ayat atas Nabi lagu tu lah. Setelah mana Nabi semaya nak masuk subuh sikit, belum pada nak masuk subuh sikit, Nabi pergi baring, berbaring, tak ada tidur, pergi baring, letak itu dia de sengeng. Maka bila azan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tubik. Dan Nabi lepas pada dia semaya tahajud ni, kadang-kadang dia kecek sikit dengan isteri dia. Kadang-kadang dia setubuh lepas pada dia semaya tahajud, ada sebut. Sebab tu dalam riwayat Aisyah dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada dia semaya, kalau dia ada hajat, maknanya perlu dari segi kemahuan syahwat, maka dia tunaikan hajat dia. Kalau rasa dia tak ada, dia duduk baring
Kadang-kadang dia kecek dengan isteri dia. Ini Nabi biasanya. Kalau asa dia, Aisyah kata kalau asa Nabi saat itu junub, maka dia ambil air lah. Ketak-ketak maknanya mandi. Kalau dia tak dia berwuduk, dia pergi semaya. Maknanya Nabi tajdidkan wuduk dia. Belum pada dia nak pergi apa ni semaya. Ada juga warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila mana dengarnya azan, bila azan bersubuh, Nabi pun tubik. Ya, semaya subuh siadah, Nabi tubik dan semaya subuh bersama-sama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada semaya subuh, kebanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat semaya dia, maknanya duduk dalam masjid, duduk di tempat dia semaya sehingga mana naiknya matahari di waktu duha. Dan Nabi semaya 2 rakaat. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, man shalla al-ghadata fi jama'atin, pia-pia semaya subuh berjamaah. Apa tak berjamaah? Summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu asy-syamsu. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Taala sehingga mana naiknya matahari, maknanya naik sampai waktu duha. Sampai waktu duha. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia semaya 2 rakaat, iaitu rakaat duha. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Jadi dia akan boleh pahala supaya dengan orang pergi hijrah haji 1 kali, pergi hijrah umrah 1 kali secara sempurna, pahala tak ada kurang walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada golek Nabi bila mana semaya subuh, lepas pada semaya subuh, Nabi duduk, Nabi berzikir dan berzikir ni maknanya masuk umum lah, bukan kata duk tahlil, duk gapo berzikir, bukan maksud berzikir sini kena duk tahlil la ilaha illallah siapa. Tak, maksudnya baca ataupun buat apa-apa yang kita saat itu ingat kepada Allah Taala. Sama ada kita saat itu apa ni baca Qurannya dan sebagainya. Yang penting kita tak keluar daripada masjid, daripada tempat semaya kita, kecuali setelah mana naiknya waktu duha. Kita akan dapat pahala seperti orang hijrah haji dan hijrah umrah secara sempurna, tamatan. Tak ada kena pergi Mekah. Ada boleh pahala supaya pahala orang pergi haji dan orang pergi umrah. Bukan maksud kata kalau kita ni tak ada kena wajib dah pada yang kita duduk sini apa sehari, boleh wajib dah, boleh buat umrah dah. Ada maksudnya boleh pahala. Dan haji tu duk wajib situ, umrah duk wajib situ. Orang pergi haji pergi umrah, pahala dia mungkin Allah Taala gana lebih pada tu lagi dengan sebab kesusahan dan sebagainya. Tapi orang segenah-genah pahala haji, genah pahala umrah, orang yang duduk lagu tu dia akan dapat pahala dan secara sempurna. Kadang-kala Nabi bersama dengan sahabat lepas pada subuh, belum pada naik duha, kadang-kala Nabi duk kecek dengan sahabat, kecek masalah urusan, duk mesyuarat, duk gapo. Nampak tak? Tapi semua sani benda tu tidak melalaikan, duduk bersama-sama dengan sahabat, duk kecek, duk gapo, dan duk royak. Kadang-kala sahabat ramai-ramai sepuluh kita ni kecek, orang muka royak ham muka, orang bukit royak ham bukit. Kadang-kadang royak benda-benda bahasa apa ni, witimu bahasa benda yang gelak yang buat kita ketawa, suka. Sahabat pakak suka dia sebut benda-benda di masa jahiliyah dulu, tapi bukanlah benda hak keji. Benda-benda yang masa jahiliyah bila mana dia sebut dia kecek dalam sejid, dia suka, para sahabat pakak suka. Nabi bila dengar, Nabi senyum, Nabi tak ada kata gapo. Sebab tu dalam hadis Jabir ibn Samurah ni, dia kata aku duduk dengan Nabi lepas semaya subuh, lepas ada semaya subuh, aksar min mi'ati marrah, lebih pada 100 kali. Maknanya banyak. Ngoyak atau lebih dari 100 kali ni maksudnya banyak. 100 tu banyak dah, banyak aku duduk dengan Nabi lepas semaya subuh. Jadi duduk pakak kecek, dia kata ada setengah sahabat yunashiduna syab, duduk syair dalam masjid. Nampak tak? Ada setengah sahabat duk kecek, duk royak cerita, dan kadang-kadang gelak tawa suka. Mana suka tak derah lah, dah suka tawa. Dan bila kadang-kadang Nabi bila mana dengar, Nabi pun senyum,
di atas apa yang mereka royak. Supaya kita ramai-ramai. Kadang-kadang kita tanya juga dah. Duk dalam sejid ni, boleh ke syair? Boleh ke kita nak kecek benda-benda dunia dalam masjid? Nampak tak? Sebab masjid ni asalnya dibina untuk baca Quran, untuk semaya baca Quran dan tasbih dan sebagainya. Adakah boleh kita nak kecek benda-benda tu dalam masjid? Jadi pendapat jumhur ulama ni dalam mazhab Imam Syafi'i kita ni tak ada gapo. Dan Imam Nawawi kata dalam mazhab Imam Syafi'i ni, semua dalam mazhab ulama Syafi'iyah ni tak ada gapo. Harus kita kecek dengan benda yang harus. Boleh kita kecek dengan benda yang harus walaupun benda tu termasuk dalam urusan dunia sama sekali. Yang pentingnya benda tu benda harus. Janganlah benda tu benda haram. Boleh kecek. Sama ada kita kecek membawa kepada sukunya orang lain ataupun tidak, boleh. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Jabir ibn Samurah yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Sani. Ada. Cuma dalam mazhab Imam Malik. Jadi Imam Malik ni dia kata makruh dan kita kecek benda-benda dunia. Dan mazhab Imam Ahmad juga ada makruh kita kecek benda-benda dunia. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah haram kecek benda dunia walaupun halal sama sekali pun. Tapi dalil tu agak lebih kuat pendapat yang kata tak ada gapo lah, cuma makruh kalau lah benda tu menyebabkan kita lalai daripada Allah Taala. Nampak tak? Jadi dalil jelas. Sebab tu dalam masjid sahabat kadang-kadang lepas semaya subuh, jadi sahabat ada kecek dan ada duk buah pergi mari dalam masjid, kadang-kadang membawa pertawa. Tapi benda sana itu bukanlah benda yang haram. Kalau lah benda cuma kecek ke apa sana kena ingat, kalau kita kecek dalam masjid le gapo, jangan we ganggu orang duk tepi kita duk zikir Allah Taala. Tak leh. Nampak tak? Orang ni duk baca Quran, kita duk kecek buang sampai dia tak khusyuk nak baca apa ni, nak baca Quran gapo. Dia duk semaya ataupun dia duk gapo buat benda-benda, dia baca Quran dan sebagainya, berzikir ke gapo, kita pergi duk kecek suara derah. Hak ni tak leh. Tak leh supaya gak masalah semaya gapo semua. Kalau kita buat orang lain saat ni tu apa ni hilang khusyuk dia tak leh. Supaya usalli kita usalli dah. Ya orang dulu ya usalli dah. Kita ngaji pondok ni usalli. Ya mazhab ulama pun benar, dia tak ada kata haram usalli ni. Cuma dia kata usalli ni kalau bagi orang yang ya niat semua ni ijma' belaka duduk dalam hati belaka, mahalluhu alqalb, tak ada dia khilaf kata niat ni lah hati, luar tu belafaz tu bukan niat. Nampak tak? Tapi bagi orang yang susah nak niat dalam mazhab Imam Ahmad, Syafi'i semua ni, dia kata boleh dia nak usalli, nak belafaz dengan niat widirah supaya nak tolong wi kata dia ni payah nak tolong dia. Tapi kalau kita usalli derah tepi kita mengganggu ke orang tepi kita, apa tak? Jadi tak leh. Bagi orang kata harus boleh untuk nak tolong niat. Cuma kita ya bukan tolong niat. Ia diikut lain, dia pehek ikut lain mak kita tu. Nampak tak? Kena usalli tak leh tu. Tu salah Syafi'i tak ada dia kata lagu tu. Apa tak kita duk pehek sendiri lagu tu. Ana ayat kata lagu tu lah. Sahabat ni lah sejid, dia ada duk kecek cuma tak derah tak menyakiti orang lain. Lepas pada itu sudah semaya duha sudah siap dah. Kadang-kala Nabi bersama dengan sahabat lagi. Dan dalam satu beberapa riwayat Nabi ada buat apa ni buat sesalah kalau kita kat majlis ilmi lah, Nabi duk tazkir, Nabi duk bui mauizah, bui peringatan kepada para sahabat. Kadang-kala duduk dalam keadaan berhalaqah, tahallaku. Nampak tak? Sebab tu dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid Nabi di masjid di Madinah ni, tiba-tiba marinya 3 orang sahabat, 3 orang. Jadi 3 orang saat ni mari masuk ke pintu ni, dia nak tubik ke pintu tu. Di masjid pun maknanya ada pintu boleh pergi mari. Jadi 3 orang saat ni mari masuk, tengok para sahabat lain duduk keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk berhalaqah dengan Nabi. Apa tak? Nabi dak wi mauizah, dak wi tazkir, dak wi peringatan pada para sahabat. Jadi 3 orang mari saat ni. Sore saat ni tu dia tengok tempat ada celah, ada luar antara orang ramai-ramai, tempat boleh duduk di halaqah, dia masuk duduk di halaqah. Nampak tak? Sore lagi masuk nak pergi
nak masuk rasa malu, nak itu rasa itu, jadi duk rasa seger rasa malu kok orang ramai segapo gido lek belakang jauh pada orang sikit. Sore lagi pula gi lalu gi tak ada masuk, tak ada duduk situ tak gi perak. Nabi kata lepas pada bak orang lain duk pakat tengok belakang 3 orang sahabat ni. Jadi Nabi pun tahulah nak royak lagu mana dan mengenai cerita 3 orang ni. Boleh lepas pada Nabi bui mauizah tazkir siap dah, Nabi pun royaklah. Royak kepada royak kepada sahabat. Nabi kata aku nak cerita mengenai 3 orang tadi. Sore saat ni dah dia mengadap Allah Taala, dah dia mari dengar apa yang Nabi cerita, maka Allah Taala dah dengar dan Allah Taala terima apa yang dia buat. Sore lagi dia malu, maka Allah Taala malu padanya. Maknanya Allah Taala tak beri itu juga. Sore lagi yang paling, maka Allah Taala paling daripada dia. Ini riwayat kata Nabi ada berhalaqah dalam masjidnya untuk nak tazkir dan bui mauizah. Dah dalam masjid Nabi setelah mana lepas pada semaya duha. Dan semaya duha. Setelah pada tu pada goliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada tu kelik di rumah. Dah kelik di rumah, tanya makan ni ada gapo? Makan tak ada. Seperti mana satu riwayat lagi. Nabi lepas pada semaya duha siap dah. Nabi masuk dalam rumah Aisyah. Masuk pergi cari Aisyah, tanya, "Hei Aisyah, hari ni ada kedok makan ni? Ada kedok makan ni hari ni, hei Aisyah?" Jadi Aisyah kata hari ni tak ada makan ni. Allahu akbar. Hari ni tak ada makan ni. Nabi. Kita kenyai semua tak? Lebih semua makan kita. Dah tahu semua, lepas semua. Nabi ni Aisyah royak tak biasa 3 hari ni kenyai semua dah 3 hari. 3 hari ni kenyai semua. Tak ada dalam hidup Nabi. Jok di Nabi duduk di Madinah siapa Nabi mati. Aisyah royak kata alu Muhammadin, keluarga Muhammad tak biasa kenyai dalam 3 hari berturut-turut. Kenyai lapar. Gitulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana tanya Aisyah, adakah hari ni ada makan ni? Aisyah royak kata tak ada makan ni hari ni. Kalau tak ada puasa. Apa tak? Kalau tak ada puasa. Ni masalah puasa sunat ni tak apalah. Puasa sunat. Jadi niat kita, belum pada kita makan gapo-gapo di waktu pagi. Jadi boleh lagi kita niat nak puasa pada hari itu selama mana matahari tak geleceh. Apa tak? Boleh kita niat. Tapi kalau puasa wajib ni, jumhur ulama kata kena waktu malam. Kecuali mazhab Imam Abu Hanifah yang kata tak apa, sepuluh sunat juga tengah hari pun tak apa juga. Niat di waktu hari. Nampak tak? Jadi bila Nabi dengar kata Aisyah kata tak ada makan ni, Nabi pun tubik pergi. Tiba-tiba mari nyuruh mari ziarah Aisyah dan bawa hadiah makan ni kepada Aisyah. Aisyah pun taruhlah. Taruh haisun. Haisun ni maknanya buah tamar dia hidup capur dengan minyak. Capur dengan minyak. Jenis nama lah, nama makan ni. Kepada Aisyah. Aisyah pun ambil sipel lah untuk Nabi. Nabi tu pergi. Tiba-tiba kelik mari. Aisyah pun royaklah kepada Nabi. Hei Rasulullah, sani ada orang mai ziarah kita. Ada hadiah. Dan makan ni sikit. Aku sipel khabar tu lagi. Aku sipel kau mu ni. Tahu. Nabi tanya tergapo? Aisyah royak atas haisun. Dan makan ni dia buat tambah capur dengan minyak lah. Nabi kata kalau itu wah hati. Aisyah pergi ambil. Nabi pun makan. Makan siap dah. Nabi kata waqad kuntu asbahtu shaiman. Tadi aku puasa, ni aku makan. Nabi nak royak nak hajar kita kata puasa sunat. Jadi bila mana ada makan ni kita nak puasa pun tak ada gapo. Nak makan nak buka pun tak apa. Ni hadis sahih. Jadi riwayat oleh Imam tak silapnya oleh sahih Imam Muslim. Hadis ni. Ni riwayat kata keadaan Nabi. Dan bila mana dan lepas pada semaya duha, biasanya kalau tak ada urusan lain dalam masjid, tak ada orang mari duk cari Nabi, tak ada kerja kena duk dengan sahabat. Biasanya Nabi kalau tak ada kerja pergi ke mana-mana tempat ni, kadang-kadang Nabi tu pergi ziarah. Nampak tak? Tapi Nabi tu biasanya dia cari makan pagi di waktu pagi. Kalau ada makan ni dia makan, kalau tak ada dia puasa. Kadang-kadang dia pergi cari sahabat lain.
sahabat lain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan kata Nabi ni bukan kata susah fakir miskin selama-lama. Tak, ya kadang-kadang ada kelawasan sebab Nabi dia ada khumus. Apa tak? Daripada harta ghanimah dan sebagainya. Ada sahabat. Tapi Nabi bila mana dalam keadaan susah, dia tak royak ke sahabat-sahabat dia. Kalau dia royak kata dia susah, pakak riuh lu. Dah buat mari bukan dulu Nabi. Apa tak? Orang yang kasih kepada Nabi tak lok, tapi Nabi ni dia sipir, dia susuk kesusahan dia, kesusahan ahli dia, tak seroyak kepada sahabat-sahabat yang kaya yang ada kelawasan. Tak royak. Tahu bila mana temu dengan Nabi, setengah hadis Jabir dia tengok Nabi, temu dengan Nabi, tengok muka napa dia kata muka orang lapar biasa ni. Ya orang lapar ni dia muka air muka ke apa dia tak serupa dengan orang biasa. Bila mana tahu kata lapar, dia pun buat makan negeri Nabi. Apa tak? Panggil Nabi pergi rumah dan sebagainya. Ini royak kata sahabat-sahabat Nabi. Ada Nabi bila mana kelik lepas pada semaya duha, kelik rumah dia. Nabi duduk rumah dia supa enggak orang ramai-ramai. Orang tanya Aisyah. Sahabat tanya Aisyah. "Hei Aisyah, Nabi buat gapo di rumah?" Ada sebab Nabi ni ke, Rasul takut buat benda-benda tak supa dengan orang ramai, apa tak? Jadi dia kata, "Innahu basyarun minal basyar." Nabi manusia supa dengan orang ramai-ramai. Kelik di rumah. Kana fi mihnati ahli. Kelik tolong, kelik apa ni khidmat keluarga, wak roti ke wak gapo. Nabi dalam beberapa riwayat Aisyah katakan yukhayyitu saubahu. Dalam satu riwayat kana yufalli saubahu. Yukhayyi ni maknanya Nabi kelik rumah baju apa tak harus cari-cari. Ada tak ada gaduh mana dah sikit-sikit jahit sendiri. Ada jahit baju sendiri, gapo sendiri. Dah kelik rumah nampak baju duk selera, takut ibu-ibu masuk. Yufalli ni maknanya getak-getak, takut ibu-ibu ada dalam tu menyakiti tubuh dia, getak-getak. Ni Nabi buat diri. Kadang itu apa ni, itu kasut, basuh baju, gapo semua. Nabi supaya makhluk biasa. Nampak tak? Kelik rumah buat benda-benda tu, buat makan, buat gapo, tolong ahli fi mihnati ahlihi. Tolong keluarga. Ada tolong keluarga. Ayat kata masalah apa ni, hijau dalam rumah ni wajib tak retina kena buat? Ke wajib datuk lelaki, ke wajib dah retina, ke lagu mana? Ya jumhur ulama berdasar kepada beberapa hadis, penghadis ni lah, mihnati ahlihi. Dia ayatkan fi mihnati ahli. Dia duduk dalam khidmat ahli dia, duduk dalam hijau ahli dia, pergi tolong hijau ahli dia. Maknanya ada orang Arab di masa Nabi, benda dapur, benda gapoh oleh rumah ni biasanya orang wanita buat. Tapi Nabi kelik, Nabi tolong. Nabi kelik, Nabi tolong. Kenapa tak? Sebab tu jumhur ulama ni dia kata, terutama mazhab Imam Syafi'i kita ni, dia kata tak wajib. Terutama mazhab Imam apa ni? Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Tak wajib bagi suami kena buat benda di apa ni, benda urusan dalam rumah, pasal hak dapur ke sebagainya. Tetapi tengok kepada adat. Tengok kepada adat. Adat di tempat tu lagu mana, maka sesuailah di tempat tu orang yang adat lagu tu, maka orang tu. Mau kita ni adat, mau kita retino dah buat dapur, tapi bukan kata wajib datang retino. Kita nak kelik paksa wajib dia tak boleh. Nampak tak? Walaupun setengah-setengah mazhab ni dia kata, setengah mazhab Abu Hanifah wajib tahu jatah. Wajib datang orang jatah. Ada orang jatah. Tapi pendapat yang agak rajahnya kata mengikut adat masing-masing. Tapi kita ni kelik rumah kena tolong lah. Bukan duk kita jatah ni deb-deb besok umur. Ada kelik rumah, ada kena buat gapo. Nampak tak? Tapi tengok keadaan, sebab kita kena tubik hijau luar. Nampak tak? Tubik hijau, tubik cari makan, kelik tak kelah kena kita pula buat. Jadi orang tino duk rumah, hak luar we duk apa ni, we jatah, hak dalam we kok orang tino. Sebab tu mazhab Abu Hanifah dia kata wajib. Sebab apa wajib retina? Dia kata Ali dengan Fatimah ni Nabi bagi si ada hijau.
Napa? Nabi bagi si ada hijau. Ada satu riwayat Nabi bagi hijau kepada Fatimah suruh buat benda hadap dalam rumah. Dan benda luar rumah cari makan, cari gapo. Hijau mu hey Ali, mu kena gitu be. Napa tak? Hijau mu. Sebab tu mazhab Imam Abu Hanifah yang kata wajib atas orang tino kena buat benda hadap dalam rumah. Berdasar kepada dalil ni, hadis Nabi becek bagi antara hijau Fatimah dengan hijau Ali bin Abi Talib. Tapi jumhur ulama dak dia kata tengok kepada apa ni, kepada adat istiadat uruh di setiap tempat. Kalau lah di tempat ni pasal orang tino, handalah orang tino tu buat. Tak orang jatuh pergi tolong atik. Jangan kata orang jatuh tak pergi tolong. Ada rumah kita ni kalau dulu ni tak ada mana dah. Dulu ni orang jatuh tak kopi. Apa dah orang kinyo, orang tino pergi motong. Kelek orang tino nanam nasi. Apa tak panggil nanti terlaki. Kelek terlaki kata dewa lepak puyuk. Ada ni ada istiadat orang kampung rumah kita hak dulu. Tok laki tak ada kena buat gapo lah. Hijau pun tak. Buat lauk apa ni, buat makan ikut isteri pun tak. Jadi duk mana? Duk kedai kopi. Duk rumah kita kedai kopi. Apa sepa namca ni hidup kita. Sepa kafe ni kita hidup. Nak ayat kata hijau tu yang kena bagi. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk waktu zuhur, semaya zuhur. Lepas pada semaya zuhur, Nabi suruh kita qailulah. Nabi suruh kita qailulah. Tak ada wajib tapi suruh qailulah. Nabi kata, qilu fa inna syaitan la yaqil. Atau la yuqil. Nabi kata suruh mai apa ni tidurlah sedikit qailulah. Lepas pada semaya zuhur tidurlah sikit. Untuk nak ambil rank supaya kita nak beribadat di waktu malam. Nabi suruh tidur kerana syaitan tak tidur. Syaitan tak tidur. Syaitan hijau tak tidur, hari malam tak tidur dah. Duk tipu kita semata dah. Kita kena tipu ni. Nampak tak? Ni dah Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas ada semaya zuhur Nabi tidur sikit. Nabi tidur. Lepas ada tu apa ni? Bos maya asal apa? Ya biasanya orang Arab ni dia makan ni dia dua periuk ya biasa pada golek. Wajibah dia. Kita ni 3 periuk tak. Pagi, tengah hari, petang. Tambah selagi malam belum nak tidur. Kita 3 terik, dah terik. Kita. Orang Arab masa tu biasanya makan ni 2. Dia panggil pagi rodak dan asyak. Asyak ni petang. Bukan malam, petang. Lek petang ngorek ke kat ngorek ke bukan tengah malam. 2 biasanya. Nabi biasanya lagu tu lah. Lepas ada kelik lepas maya asar gapo, cari makan gapo semua. Kadang-kadang apa ni? Kalau tak ada gapo, tapi ada juga kadang-kadang boleh malam tak ada makan ni. Pengadih kita biasa dengar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada satu hari ataupun satu malam ni dalam hadis riwayat tu zata yaumin aw lailah. Maksudnya boleh hadir waktu malam ya, sebab waktu malam orang tak tubik mana. Jadi Nabi tubik kita dengan Abu Bakar tengah jalan. Kata Abu Bakar apa ni perian ni orang tak ada duk tubik mu tubik buat gapo memang. Tapi jadi mana maksudnya faham waktu malam lah. Orang tak ada duk tubik mu tubik gapo malam buta ni. Orang tidur belaka dah masa ni. Rumah kita ni malam jalan kuat. Orang ngari tidur jadi kelawar kita ni. Ngari tidur ngari jalan. Jadi kita jadi balik. Biasanya lagu tu lah orang Arab satu bukan orang Islam aja, orang Arab pun lagu tu tidur awal. Napa tak? Tengah malam tak jalan dah. Kalau ada ada gapo pasal gapo Mekah belum ada nabi nak jadi nabi tu kan, ada ada gapo. Ya waktu siang hari ya tak ada pada tengah malam tu. Ya orang Arab ya ada juga ada istiadat cara. Dia kira juga kau orang kafe dia pun adat dia kira kau orang juga. Umur kita tak kira dah siapa cerah apa malam gedung dang apa cerah. Orang tepi kita tak cara mana dah. Nampak tak? Jadi Nabi pada satu malam tubik pada rumah di waktu yang orang tak ada pergi duk tubik dah. Ketemu dengan Abu Bakar. Apa ni Abu Bakar tubik waktu malam? Gapo ma akhrajaka fi hadhihi sa'ah? Gapo ni malam buta duk tubik dengan malam gapo? Ya aku lapar. Aku tak ada makan gapo lapar. Enggak tu lapar sungguh tu. Bukan terjak, bukan sehari 2 hari, boleh hadir banyak hari juga tu dah. Kalau rasa sehari kadang-kadang boleh makan air saja. Lapar cik tak boleh tubik tengah malam.
Tubik tengah malam ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya Nabi, "Pahmu, hei Rasulullah, apa tubik tengah malam?" Supaya kau lapar. Gigi ketemu dengan Umar pula dah. Umar. 3 orang nak, dah 3 orang yang Nabi, Abu Bakar, Umar. Ketemu. Kisah ataupun cerita tulah lapar berlaku. Tak ada makan ni. Ada tak ada makan ni. Nak kata sahabat ni kaya-kaya pun kadang ada mas. Siapa masuk kadang-kadang tak ada. Kenapa tak? Abu Bakar bukan susah. Kerja ada apa ni, ada jual beli dari sejarah dia dah ke. Umar pun kerja tubik pergi pergi kami apa. Tapi mereka sini bukan kata bodak dak do siapa sudak ya tak supaya sebab mereka ni bos siapa pergi kena apa ni, kena fisabilillah tubik pergi. Keluar kadang-kadang keluar habis. Apa tak? Kita ni keluar sikit taruh banyak. Bimbel takut tak ada makan. Bimbel takut tak ada makan kita. Takut susah, takut gapo. Allahu akbar. Tawakal kita ni agak genah nisbah pada tawakal dah para aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu waktu malam tak ada makan ni. Bertemu 3 orang tu Nabi kata tadi kita pergi rumah Al-Ansari. Pakak gilah dah boleh cari makan, temu makan sana. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah biasanya makan tu makan waktu petang lah. Dah taklah di waktu tengah malam sangat petang ataupun awal-awal malam gitulah. Bukanlah di waktu tengah malam barulah makan tu dah Nabi. Lepas ada tu semaya maghrib. Dah lepas ada semaya maghrib Nabi bersama dengan sahabat dan masuknya semaya isya. Dah masuk semaya isya, Nabi semaya isya. Lepas ada semaya isya Nabi tidur pada awal-awal waktu. Nabi tidur pada awal-awal waktu. Ada supaya nak bangun di waktu malam pula. Inilah dah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sehari semalam. Dan Nabi duduk lagu tu lah. Nak ayat kata kehidupan Nabi sejak dah dia tidur, dia bangun tidur, Nabi saat itu semaya dan maya tahajud, kemudian Nabi berehat start, lepas tu semaya sunat subuh, Nabi masuk masjid, semaya fajar, semaya subuh, hengos dan duduk lepas pada semaya subuh, hengos apa naiknya matahari, dan Nabi semaya duha. Di celah-celah tu kadang-kadang Nabi kecek dengan sahabat, dan Nabi royak cerita lepas pada semaya duha kalau ada urusan lain Nabi saat itu ada kecek cara perusahaan dengan sahabat dia gapo semua. Lagu itulah kehidupan Nabi. Lepas ada tu Nabi tu cari makan dan hingga sampai seterus yang kita royak tadi. Inilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bukan sekadar kata bila mana adanya di kalangan sahabat-sahabat sakit Nabi gi ziarah. Nabi gi ziarah. Kadang-kadang Nabi gi tengok gi cek keadaan umat dia. Dan gi masuk dalam apa ni, dalam nak, dalam gapo. Nabi gi jalan nak. Bukan kata Nabi tak jalan nak. Dan sepengau orang kafir tu suka kata malaikat jadi rasul ni tak boleh jalan dalam nak, dalam apa fil aswaq okey. Jadi Tuhan turun kata ada gapo okey. Rasul-rasul biasa jalan dalam nak gapo. Nabi keadaan dia biasa turun pergi jalan tengok bila ada hari nak Nabi pergilah pergi cek tengok umat dia keadaan lagu mana. Satu hari Nabi ni pergi tiba-tiba temu dengan orang duk jual dan makan ni. Nabi pun tanyalah makan ni gapo, jual gapo, dia pun royaklah. Nabi pun letak tangan di atas makan ni, hula tangan masuk, didapati bahawa basah di bawah. Basah di bawah. Nabi tanya kata, "Kena basah ni?" Ya tu hujan, asabat husama, mana hujan turun. Nabi kata apa tak ambil tak di atas basah gapo ni, hak basah ni apa tak ambil tak di atas, orang tengok, orang beli tengok. Kemudian Nabi kata man ghasyana falaysa minna atau man ghasya falaysa minna. Sesalahnya orang bagi tak molek kita susu sipel di bawah. Hak molek kita tak di atas. Kalau tak hula tangan tak nampak. Apa tak tahu. Jadi hak ni masuk dalam tipu. Masuk dalam tipu. Sebab tu kita dalam perniagaan kita, Nabi kata orang yang tipu ni bukanlah di kalangan umatku. Ni dah hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehari semalam lagu tulah. Pada secara umumnya Nabi duduk di Madinah Al-Munawwarah bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Tapi Nabi ni kadang-kadang dia Nabi ni romantik juga, romantik dengan isteri-isteri dia. Kalau kita baca sejarah-sejarah dia okey.
Nabi dia tubik satu peperangi dari satu peperangi. Tubik jepuk undi boleh kepada Aisyah. Tubik dengan Nabi. Lepas ada perang gapo semua dah. Ulah kelik lepas ada perang gapo semua dah. Nak kelik. Nabi royak pada tentera, pergi dulu. Suruh tentera pergi dulu. Bawa tentera pergi jahadah. Dia royak ke Aisyah, tertewah ngah. Aisyah kita tewah ngah. Apa tak? Hajar Aisyah tewah ngah. Kata Aisyah royak atau ya haluh lagi. Ya haluh ya kuruh la ahmilu al-laham. Jadi kuruh, tak ada gemuk, tak ada gapo. Maka tewahlah unggarua gitu. Benarnya Aisyah. Nabi pun senyap tak ada kata apa. Hingga siapa satu masa pula dah. Aisyah royak tu aku gemuk. Lepas dah tu dia gemuk dia pok. Dalam lepas ada pergi musafir, pergi pergi apa hula kelik, Nabi hajat tewah pula. Nabi kata Aisyah, kita tewah enggak? Apa kita tewah enggak? Boleh kalau gitu tewah enggak? Dia suruh tentera dulu ya tewah enggak? Tewah? Rak ni Nabi. Ya Aisyah gemuk. Apa tak? Nabi pun suka ke Aisyah, nak senyum tahu ke Aisyah kata hadhihi bitil. Ni ngah itu dah, itu ke Allah. Hari ni kuning. Nabi suka. Kata Nabi dia bergurau dengan isteri dia. Kadang-kadang di waktu malam Nabi tubik jalan dengan isteri dia. Apa tak? Tubik jalan dengan isteri dia di waktu malam. Ada satu masa ke Nabi duk kecek dengan Saudah ataupun Hafsah tak silap. Saudah rasanya di waktu malam Nabi duk kecek. Tubik jalan tu duk kecek dengan isteri dia. Tiba-tiba sahabat mari. Lepas tu sahabat nak pergi. Nabi panggil. Gimana? Mari. Ni adalah Saudah isteri Nabi. Nampak tak? Bimbel takut orang tengok kata bukan apa? Orang lain duk gapo nak keluar ada orang seorang duk dua orang. Nampak tak? Jadi Nabi panggil royak. Kata Nabi ngengah malam kadang-kadang tubik dengan Aisyah, kadang-kadang tubik dengan orang lain. Gi bawa isteri dia dan makan angin jalan, tapi makan angin jamai dulu tak sepengah kita lah ni lah. Kita pergi Madinah tak ada tubik ke jauh, Nabi kerja banyak dan kerja dakwah dia apa semua. Dan kalau kita tengok Nabi kahana dia menikah lepas tak ada peperangan Khaibar. Ketika dia kelik dan dia kelik pergi apa semua dan dia nikah dengan Hafsah. Ni Hafsah binti Huyai, dia nikah tu. Jadi Nabi pergi di kendera Hafsah nak naik. Dia katuklah dia ada ada panggung dah. Dia kita tengok uta lepas dia ada tempat duduk kan. Nabi katuk dengan kain. Nabi duduk di tempat uta, Nabi letak hula kaki dia. Hafsah mari jejak di atas kaki Nabi, naik di atas uta. Allahu Akbar. Noya atau ciri Nabi dengan isteri-isteri dia. Lagu itulah. Bukan kata kasar, bukan kata tak ada romantik ke apa dak. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar banyak lagi sebenarnya haha Nabi yang diriwayat di dalam kitab-kitab hadis dan kita boleh ambil faedah dan kita boleh ambil pakai guna patibak dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita sana itu dapat uswah contoh teladan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kita dapat bersama-sama dengan Nabi di hari akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Itulah sahaja apa yang benar adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.